mungkin EQ dia kurang, jadi bila ditulis tu dia reflect apa yang dekat hati dia. Tapi benda tu betul, rasa macam apa yang aku buat ni betul ke? Untuk ayat sebab contoh, for example, if you want to send a email to somebody, kita kena letak diri kita dalam kasut orang yang nak menerima email tu. Apa dia expect kita? Maklumat macam mana? So depending. Contoh kalau kita cakap dengan bos kita kena polite, concise, tepat. Tak ada ayat macam berbunga-bunga bombastik. Itu tak adalah. Untuk apa? Sebab kita nak sampaikan maklumat tu dengan cepat, tepat apa semua, supaya tak isu tu tak berlaku. Contoh, for example, hari ni ada satu isu, kita send pada bos kita nak memaklumkan isu ni, and then kita request, kita dalam email yang sama kita provide solution lah kepada isu tu. Sekiranya tidak, kita request untuk panggil meeting lah. So cara macam mana untuk tulis email tu. Lepas tu kalau kita kan biasa pakai Outlook, kita ada signature kita, so kena aktifkan kita punya signature apa semua. Lepas tu make sure attachment macam mana, nak cakap kita attach file apa, jenis apa semua, kita kena bagi tahulah. So tu training email etiquette. And Kau rasa budak ada banyak masalah tak tentang email etiquette? Ya, dia orang selalu guna short form. Lepas tu ayat tu tergantung. Seterusnya dia macam nak cakap bunyi root pun ada juga, macam komputer ada juga. Tapi orang yang menulis tu tak masukkan benda tu. Mungkin dia lack of understanding, EQ dia kurang kot. Mungkin EQ dia kurang, jadi bila dia tulis tu dia reflect apa yang dekat hati dia. Tapi benda tu betul. Tapi bila sampai kat orang lain baca, pahalan kan. For example lah, dia lupa caps lock. So biasa kan ke dalam email ataupun kita hantar mesej capital besar semua menandakan kita marah kan. Walaupun kita tak marah. Ya, kita menjerit. So benda-benda macam tu, benda-benda simple tu lah, tapi baguslah untuk refresh balik cara hantar email apa semua. Sebab besok kalau nak cari kerja pun banyak akan hantar email, banyak kena biasakan dengan email lah. Dan saya suka pasal email, kita boleh hantar email secara auto kan. Contoh kita nak hantar pukul 9 pagi, kita dah boleh set email kita hantar pukul 9 pagi. So kita boleh preset awal-awal. So I think it's okay lah. Banyakkan budak dia tak berapa faham ataupun dia tak berapa consider tentang apa yang dia perlu buat untuk tulis email dengan betul. Ya. Okay, first thing dia dah buat resume, then okay lah kan. Tapi lepas tu dia share resume, dia cakap dia macam kalau macam bahasa yang kau cakap tadi lah, dia ada macam tak ada adab lah aku rasa. Tapi saya percaya budak-budak pada hari ni tak maksudkan yang apa yang dia nak masukkan tu. Mungkin cara tulisan dia salah, mungkin dia dalam niat, dalam hati dia adalah baik untuk meminta secara baik, tapi mungkin apabila benda tu diterjemahkan dalam bentuk perkataan dan kemudian dibaca dengan intonasi yang berlainan oleh penerima, mungkin maksud tu diterjemahkan kepada bunyi yang lain lah. Tapi saya punya pendapat, usually bila saya type email, saya akan baca, saya akan buat proofreading lah. Bila dari segi tata bahasa apa semua, tapi saya perlukan orang yang kedua, which is saya punya colleagues ke apa ke, untuk baca. Dan bila dia tengok, dia kata, Pak Is, ni ayat ni macam, sebab dia akan baca dengan fahaman yang lain. Ya. Dia mungkin tak peduli pasal tata bahasa, tapi dia peduli pasal intonasi. Ayat macam tak kena je ayat ni. Kau nak hantarkan siapa? So menyebabkan kita, baguslah, perasaan yang menyebabkan kita rasa macam apa yang aku buat ni betul ke? Ataupun kita macam tidak percaya dengan apa kita buat. Sebenarnya bagus, tak semua benda, tapi benda tu bagus untuk kita fikir dua kali sebelum kita buat satu benda. So saya akan pastikan klik sadalah untuk tengok juga email tu okey. So apa nasihat kau pada budak-budak muda yang baru mencuba nak cari kerja, nak tukar kerja, yang pakai email ni semua? Kau rasa? Betulkan betulkan niat dan tulis email. Sebelum tulis tu boleh buat apa kita panggil rangka dulu ayat, kemudian baru kita tulis email. Saya rasa banyak dah tools yang boleh bertolong, macam ChatGPT, TrueGPT. Dan kita kena tahu one more thing dalam curriculum
KSSM kan, menulis email, menulis resume adalah one of the syllabus dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris tau. So mereka sebenarnya diajar perkara-perkara ini di sekolah, tapi kadang-kadang ada konflik jugalah tentang standard syllabus sekolah dengan apa yang diperlukan oleh pihak industri ataupun pihak employer. Kan dia lain macam cara kita buat surat rasmi kat sekolah dengan cara kita buat dengan jabatan kerajaan atau kita surat rasmi adalah two different things. Ya, betul. So konflik tu memang berlaku sebenarnya. Ya, tapi sekurang-kurangnya budak pelajar pada masa hari ni ada basis lah, ada foundation lah sekurang-kurangnya. Sebab pada ketika zaman saya ni, mungkin pada zaman abang dulu, mungkin kita tak ada course syllabus tu. Sebab saya tahu perkataan resume ataupun CV tu hanyalah selepas SPM, di mana masa nak memohon scholarship, itulah pertama kali saya dengar perkataan resume. Siapa aja? Abang Zam dengan Abang Ayam. So the important of CV and resume. Yes. It is two different things juga tahu tu. ya, CV dan resume berbeza. Untuk resume mungkin kita boleh cerita kita punya itu kita dah cerita pasal resume kan dalam video kan tu. So sekarang kita bila resume, dan kita cerita pasal macam mana kita nak attach the resume dengan bahasa yang beradab, bahasa yang profesional ke dalam email. Ya. Kan?